berkaitan dengan hablum minan nas. Sebab hati kita gelap ini kerana kita tidak menjaga hubungan yang baik dengan manusia. Apabila kalian berdiri dari hamparan kalian, keluar daripada rumah, keluar dari tempat tidur, ramaitum uyubakum wara'a zuhurikum, kamu tinggalkan keaiban-keaiban kamu di belakang kamu, waftarashtum, dan kamu bentangkan uyuban nasa amamakum, aib-aib orang lain yang kita nampak. Kita sentiasa nampak kesalahan-kesalahan orang lain. Tidak salah untuk kita menegur. Yang salahnya kita sebut nama. Sebut nama si dia tu pergi masjid saja tapi tak boleh pakai. Ini maknanya kita sentiasa ingin mencari keaiban-keaiban manusia. Fa askhattum rabbakum, dan akhirnya kerana perbuatan kamu itu yang asyik mencari keaiban-keaiban orang, menyebabkan Tuhan kamu murka kepada kamu dengan sebab-sebab yang 8 ini. Fa askhattum rabbakum, Allah Ta'ala murka pada kita. Fa kaifa yastajibu lakum, maka bagaimana Allah mengkabulkan doa kalian. Ini disebut dalam kitab Ihya Ulumuddin yang dikarang oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, bukan Ustaz Ghazali. Baik, kita lihat dulu sebagai pendahuluan ayat-ayat. Sebenarnya sangat banyak ayat-ayat yang melarang kita menjadikan syaitan sebagai wali, sebagai tempat pergantungan. Suratul A'raf ayat 27. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam, la yaftinannakumus syaitan. Wahai anak Adam, janganlah kamu diperdayakan oleh syaitan. Jangan kamu difitnah oleh syaitan. Macam-macam cara syaitan nak merosakkan manusia. Kama akhraja abawaikum minal jannah, sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ibu bapa kamu dari syurga. Jadi macam mana kita nak jadikan syaitan itu, nak percaya pada syaitan? Sedangkan syaitan ini cukup jahat. Syaitan ini mengeluarkan kita daripada syurga. Yanzi'u anhuma libasahuma. Bukan setakat itu, syaitan menyebabkan terlututnya pakaian Adam dan Hawa datuk kita. Liyuriyahuma sawatihima, untuk melihatkan kepada mereka aurat mereka yang sebelum itu tertutup. Tidak nampak aurat itu, tapi kerana tergoda dengan syaitan, mendekati pohon yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, wala taqraba hadhihi syajarah, jangan kamu dekati pokok ini. Syaitan telah membisikkan kepada Adam dan Hawa, sebagaimana syaitan itu membisik kepada kita. Nabi Adam dan Hawa tidak nampak syaitan, tapi bisikan itu, bisikan yang dibisikkan ke telinga kita, hingga kan terbukalah aurat datuk dan nenek kita Nabi Adam dan isterinya Hawa. Innahu yarakum huwa wa qabilu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya syaitan dan kaumnya melihat kamu dengan keadaan yang kamu tidak dapat melihat mereka. Sebab itu syaitan adanya satu jin namanya qarin. Qarin ini dia akan bersama dengan kita ke mana-mana sahaja kita pergi. Sebab itu kalau orang mengamalkan perubatan Islam, bila dia merawat orang sakit, kadang-kadang dia boleh tahu. Dia boleh tahu rahsia kita. Apa yang kita buat, di mana kita belajar. Tiba-tiba dia boleh tahu, beritahu. Ustaz ikut kawan mengubat di Petaling Jaya 10 tahun yang lalu, 12 tahun yang lalu. Ni dua ustaz ini dari Jordan. Dia tahu. Sebab syaitan melihat kita, tetapi kita tidak melihat syaitan. Min haitsu la tarawnahum, kamu tidak dapat melihat mereka. Inna ja'alna syayatina awliya'a lilladzina la yu'minun. Sesungguhnya kami telah menjadikan syaitan-syaitan itu teman rapat bagi orang-orang yang tidak beriman. So kita orang beriman, siapa wali kita? Innama waliyukumullah. Sesungguhnya wali kita, tempat perlindungan kita ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Manakala orang-orang yang jauh daripada Allah, maka siapa wali mereka? Wali mereka adalah syaitan.
Allahu Akbar. Ayat seterusnya, yang suratul Nahl ayat 98 hingga 100. Fa idza qara'tal Qur'an, apabila kamu hendak membaca Al-Quran, fasta'iz billahi minasyaitonir rajim, maka hendaklah terlebih dahulu memohon perlindungan kepada Allah dari hasutan syaitan yang kena rejam. Kadang-kadang setiap ibadat ni kena baca doa. Kalau tidak, syaitan ini akan bersama dengan kita. Bersama dengan kita ketika kita makan, ketika kita minum, ketika kita tidur pun dia tumpang tidur dalam hidung kita. Ini kerja syaitan. Nanti kita akan baca hadis-hadis yang berkaitan. Siapa yang tidak mengamalkan sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah syaitan akan lodging, akan bermalam sama dengan kita. Sebab tu bila kita masuk rumah kena baca Bismillahirrahmanirrahim. Innahu laisa lahu sultan. Syaitan itu tidak mempunyai sebarang pengaruh, sebarang kuasa terhadap siapa? Alal ladzina amanu, terhadap orang-orang yang beriman. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka berserah bulat-bulat kepada Tuhan mereka. Kalau kita tidak mahu diganggu oleh syaitan, senjatanya tidak susah. Yang pertama beriman, yang kedua ialah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa dia yang boleh dikuasai oleh syaitan? Sebab itu yang selalu diganggu, sebab syaitan ini adalah daripada kalangan jin. Wa isqala rabbuka lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbi. Ingatlah ketika mana Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka semuanya sujud kecuali iblis. Iblis itu adalah daripada kalangan jin. Jin ini boleh merasuk, boleh mengganggu orang-orang yang jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu pengalaman kawan-kawan kita yang mengamalkan perubatan Islam, apabila merawat orang-orang yang sakit ada gangguan ini, biasanya orang itu tidak solat. Tiba-tiba orang tu nak jadi baik, orang itu tidak tutup aurat, tiba-tiba dia nak tutup aurat. Maka ketika itu syaitan tidak akan senang. Dia akan cuba untuk menghalang orang yang nak bertaubat, orang yang nak kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Innamas sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu. Sesungguhnya syaitan itu hanyalah terhadap orang-orang yang menjadikan dia sebagai pemimpin mereka. Sebab itu kita kena tahu amalan-amalan syaitan, kerja-kerja syaitan. Siapa yang ikut kerja-kerja syaitan itu, maknanya dia menjadikan syaitan itu sebagai pemimpin mereka. Walladzina hum bihi musyrikun, dan orang-orang yang dengan sebab hasutannya melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga Allah semua melindungi kita daripada godaan syaitan yang direjam. Ini doa yang dianjurkan untuk kita baca. Surah Al-Mu'minun ayat 97 hingga 98. Wa qur rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Katakanlah, wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu daripada hasutan syaitan-syaitan, dan aku berlindung kepadamu, wahai Tuhanku, supaya syaitan-syaitan itu tidak menghampiriku. Terutama di saat kita nak solat, syaitan akan datang ganggu kita. Syaitan apa? Syaitan khanzab namanya. Sehingga kan kita pun tidak tahu berapa rakaat kita solat. Akhirnya kita ikutlah imam. Tak ingat ada berapa rakaat. Nasib baik ikut imam. Kalau sendiri, susah nanti. Seterusnya suratul Baqarah ayat 168. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai sekalian manusia, makanlah dari apa yang ada di bumi yang halal lagi baik, dan janganlah kamu ikut jejak langkah syaitan. Jadi makan yang haram ini, maknanya orang yang makan yang haram ni dia mengikut jejak langkah syaitan. Dan Quran sebut apa? Khutuwat. Khutuwat ini ialah langkah-langkah, disebut dalam bentuk jamak. Maknanya cara syaitan nak menghasut manusia ini sangat banyak. Jangan kita fikir yang kita datang masjid ini kita sudah selamat.
daripada gangguan syaitan. Sebab tu kita kena minta perlindungan dengan Allah, dengan beriman, dengan bertawakal, dengan ikhlas, insya-Allah syaitan tak dapat ganggu kita. Selain daripada kita mengamalkan beberapa amalan nanti yang kita akan lihat dalam himpunan hadis ni, kita bagi kepada 3. Yang pertama ialah mengenali syaitan dari dekat. Itu yang pertama. Yang kedua ialah bentuk-bentuk godaan syaitan. Dan yang ketiga, amalan-amalan untuk menjauhi godaan syaitan. Ini 3 perkara yang kita bincangkan dalam himpunan hadis ini. Jadi Allah sebut, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiban